Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama membincangkan satu hukum di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan tajwid, iaitu hukum mim sakinah. Ya, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan hukum mim sakinah. Dekat hujung sini ni dia ada bentuk dia. Bagi siapa yang tak tahu, dekat hujung ni dia ada bagi tahu tentang bentuk macam mana hukum mim sakinah tersebut. Okey. Mim sakinah, ada orang panggil mim sakinah, ada orang panggil mim mati. Mim sakinah dan mim mati ni sama ke tak sama? Kadang ada orang tanya, mim sakinah, mim mati ni apa beza dia? Sebenarnya mim sakinah dan mim mati dia adalah istilah yang sama, dan bentuknya juga adalah bentuk yang sama. Mim, huruf mim yang bertanda mati. Baik, kita masuk kepada pembahagian hukum mim sakinah. Hukum mim sakinah terbahagi kepada 3. Okey, ingat ya, hukum mim sakinah terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Yang kedua adalah idgham syafawi. Idgham syafawi, ataupun ada juga orang panggil sebagai idgham mithlain. Dan yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Baik, daripada apa yang kita lihat, kadang ada di kalangan kita yang agak susah untuk membezakan antara hukum nun sakinah dengan hukum mim sakinah. Salah satu perkara yang kita boleh bezakan adalah daripada sudut nama hujung, nama belakang. Okey, bagi mim sakinah dia ada syafawi. Ketiga-tiga hukumnya dekat belakang dia ada syafawi. Okey. Melainkan idgham dia ada tambahan. Ada orang panggil idgham syafawi dan ada juga idgham mithlain. Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran kita berkenaan dengan hukum mim sakinah, Muallim sangat suka untuk kita sama-sama mengenal erti setiap perkataan yang ada di dalam ketiga-tiga hukum. Contohnya yang maksud muallim di sini adalah contohnya adalah izhar. Apa maksud izhar? Kita kena tahu. Kenapa kita kena tahu? Salah satunya untuk membantu kita supaya kita tahu sifat dia. Okey, contohnya izhar syafawi, kita tahu makna izhar. Kita tahu juga sifat dia, macam mana sifat bacaan dia. Idgham, kita tahu maksud idgham. Dekat situ juga kita akan tahu macam mana sifat untuk kita menyebut sebutan idgham. Dan juga ikhfa, apabila kita tahu maksud ikhfa, dekat situ adalah salah satu perkara yang membolehkan kita mengenal sifat macam mana cara untuk kita menyebut hukum ikhfa. Baik, kita tengok satu persatu istilahnya, kita pecah-pecahkan. Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, izhar. Apa maksud izhar? Izhar bermaksud jelas. Sebutan yang jelas. Maksudnya dekat sini adalah sebutan yang jelas. Izhar maksud dia jelas. Jadi kita boleh tahu sifat dia dah kita boleh bayangkan. Izhar syafawi. Maksudnya sebutan dia perlu jelas. Okey? Tak boleh ada dengung. Izhar bermaksud jelas. Yang kedua, ikhfa. Yang bermaksud menyembunyikan. Menyembunyikan. Ini bermaksud ikhfa. Dekat sini kita tahu bila dikatakan sifat ikhfa ini menyembunyikan, erti dia adalah menyembunyikan. Artinya sifat dia kita boleh tahu sebutan dia adalah sebutan yang dengung. Okey, dekat sini muallim nak cuba bezakan Cuba nak bezakan bagi antum supaya lebih mudah faham antara izhar dan juga ikhfa. Izhar tadi kita kata maksud dia adalah jelas. Muallim ambil nama muallim, Amin. Jadi hujung huruf dalam nama muallim,
huruf dia adalah N ataupun Nun. Okey. Jadi kalau kita nak sebutan izhar, ya, sebutan izhar, kita kena sebut amin. Amin, jelas. Amin, jelas. Kalau ikhfa, dia ada sembunyikan bunyi huruf tersebut. Okey, dia jadilah macam mana? Amil, amil, amil. Dia tak jelas. Okey, sebutan dia tu ada disembunyikan. Okey, dan yang ketiga adalah idgham. Idgham. Apa maksud idgham? Idgham bermaksud memasukkan. Memasukkan huruf mim mati. Ya, contohnya idgham syafawi. Maksudnya kita masukkan mim mati ke dalam hukum huruf hijaiyah idgham syafawi. Ya. Contohnya idgham mislain, dia punya huruf adalah mim. Ya, idgham mislain huruf dia adalah mim. Okey, jadi mim mati kita masukkan bunyi mim mati ke dalam huruf mim yang hidup, sama ada berbaris atas, bawah ataupun depan. Okey, kalau tak faham lagi, muallim cuba permudahkan. Contohnya kita ambil idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah ada 4, ya, waw, mim dan nun. Ya, kita cuba. Idgham ma'al gunnah adalah hukum nun sakinah, nun mati. Okey, bila dimasukkan dengan huruf idgham ma'al gunnah, kita ambil huruf ya. Okey, jadi contohnya mayyat. Okey, nun mati. Man yat. Man yat, contohnya ya, ayat dia berkata ada man yat. Man yat itu kalau kita tak baca dengan bacaan idgham. Kalau kita baca dengan bacaan idgham, bunyinya adalah mai. Nun mati tadi kita masukkan bunyi dia ke dalam huruf selepas dia, huruf ya. Mai. Okey, boleh faham ya? Itu adalah 3 perkara: izhar, jelas; ikhfa, menyembunyikan; idgham, memasukkan. 2 lagi perkara. Istilah yang muallim nak bawa di sini adalah syafawi. Syafawi. Apa maksud syafawi? Syafawi bermaksud bibir. Okey, bermaksud 2 bibir kita ni. Ya. Dia bukannya nak bagi tahu tentang bibir kita. Syafawi ni bermaksud dia huruf yang keluar sebutannya melalui bibir kita. Salah satu hurufnya yang kita tahu mim. Okey, mim makhrajnya, cara menyebutnya, keluar hurufnya adalah daripada bibir. Mim. Ba. Okey, salah satunya juga ba. Okey, fa. Ya, itu semua adalah huruf-huruf bibir. Tapi kita sekarang berbincang tentang hukum mim mati. Syafawi bermaksud bibir. Yang dikatakan bibir ni adalah huruf yang keluar melalui bibir. Huruf dia adalah mim. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah mithlain. Apa maksud mithlain? Ya, tadi kita tengok dekat idgham tadi, hukum mim sakinah tadi dekat idgham tadi, idgham dipanggil sebagai idgham syafawi ataupun idgham mithlain. Idgham syafawi kita dah tahu dah. Okey, idgham kita tahu memasukkan. Syafawi bermaksud bibir. Kalau mithlain pula apa maksud dia? Mithlain bermaksud 2 huruf yang sama. 2 huruf yang sama. Okey, sini muallim masuk sikit tentang idgham mithlain supaya kita boleh faham kenapa dipanggil sebagai mithlain. Ya, 2 huruf yang sama. Apa yang sama ni? Contohnya idgham mithlain apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. 2 huruf yang sama. Satu mim yang bertanda mati, satu lagi adalah mim yang hidup, sama ada berbaris atas, bawah ataupun depan. Jadi sebab itu dipanggil sebagai idgham mithlain. Baik, setakat itu sahaja daripada muallim sebagai permulaan kita untuk mengenali hukum mim mati, supaya kita dapat perkukuhkan lagi ilmu tajwid kita di dalam diri kita. Selain daripada itu, muallim minta untuk aulad banat semua, okey, untuk salin setiap maksud istilah-istilah yang muallim dah bagi ni. Nanti muallim akan lampirkan bersama gambar-gambar ni untuk antum tulis semula. Syafawi maksudnya bibir, mithlain maksudnya 2 huruf yang sama,
Izhar maksudnya jelas, ikhfa maksudnya menyembunyikan, idgham memasukkan. Tulis dalam buku tulis, kemudian hafal. Sebaik-baiknya muallim minta untuk antum hafal. Sekian sahaja daripada muallim, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan dapat memperkuat dan memperkukuhkan lagi bacaan Al-Quran kita. Sebab Al-Quran seperti yang kita tahu adalah salah satu syafaat yang paling utama di akhirat nanti, dan kita kena bersungguh-sungguh dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita supaya bacaan kita dapat mendatangkan faedah kepada kita sebagai pembaca, di mana kita akan diberikan kebaikan melalui bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.